Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai awak semua. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Pada kelas yang lepas kita telah belajar pengangkutan dalam manusia. Maka pada hari ini kita akan belajar pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, bab 3, pengangkutan dan subtopik atau standard kandungan 3.4 pengangkutan dalam tumbuhan. Standard pembelajaran kita ialah 3.4.1 iaitu memeliharkan transpirasi dalam tumbuhan. Memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan. Tumbuhan angkut apa ya? Okay, mestilah angkut air dan garam mineral. Okay, tumbuhan yang layu apabila disiram air akan menjadi segah. Bukan segar, segah. Kehilangan air melebihi penyerapan air, maka tumbuhan akan layu. Kenapa tumbuhan layu? Kerana air hilang dari tumbuhan atau tumbuhan kehilangan air. Bagaimana air hilang dari tumbuhan? Yang melalui proses transpirasi. Transpirasi hanya untuk tumbuhan. Jika manusia kita panggil perpeluhan. Apa itu transpirasi? Okey, transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan melalui stoma. Boleh anak-anak belajar? Okey, kehilangan air secara penyejatan dari permukaan daun melalui transpirasi. Apabila berlaku kehilangan air, maka akar tumbuhan akan menyerap air dari tanah secara osmosis. Dan air akan melalui akar akan ke batang dan ke daun. Ingat lagi tak proses osmosis? Proses osmosis ialah pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah. Kawasan yang banyak air kurang zat terlarut ke kawasan yang sedikit air banyak zat terlarut. Dalam tanah banyak air, dalam tumbuhan sedikit air, maka air bergerak dari tanah ke tumbuhan melalui akar dan kemudian batang dan daun, daripada tanah ke akar tu melalui proses osmosis. Boleh ya anak-anak belajar? Okey, air seterusnya akan naik ke atas melalui batang. Okey, jadi bila air hilang, akar akan menyerap air yang baru untuk menggantikan air yang hilang untuk mengelakkan tumbuhan dari layu. Apabila layu untuk tempoh masa yang lama, tumbuhan boleh mati. Apa kepentingan transpirasi? Kita lihat dia mengeluarkan air dari tumbuhan. Tapi transpirasi ini ada juga baiknya. Apa dia tu? Jom kita tengok. Okey, yang pertama, menghasilkan daya sedutan untuk menarik air dan garam mineral terlarut dari tanah ke akar dan seterusnya melalui akar ke daun. Lalu batang dulu kan, lepas pergi daun. Menghasilkan daya sedutan untuk menarik air dan garam mineral. Bukan air saja tapi air dan garam mineral. Yang kedua, menghasilkan kesan penyejukan pada hari panas. Tumbuhan bila hari panas, dia rasa panas. Bila air hilang, akar akan mencari air yang baru akan memasuki tumbuhan akan rasa sejuk. Macam kita berpeluh kan, berpeluh, hari panas berpeluh, air banyak hilang dari tubuh kita, kita akan rasa dahaga dan kita akan minum air. Cikgu pun nak minum air jugalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Kita rasa sejuk gitu bila air dah masuk dalam tekak kita, melalui tekak kita, badan kita ya. Sama juga dengan tumbuhan. Dia akan rasa kesan penyejukan disebabkan oleh transpirasi. Okey, air keluar melalui apa? Melalui liang apa? Melalui kawasan mana? Semestinya keluar melalui stoma, iaitu liang seni pada daun. Liang yang kecil, lubang yang kecil pada daun. Kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Kalau lihat bawah mikroskop, boleh. Okey, mari kita lihat keratan daun. Keratan daun dipotong secara keratan rentas. Kita dapat lihat struktur yang unik ciptaan Yang Maha Esa. Ini awak kena tahu ni. Kena tahu bahagian atas dan bawah adalah epidermis. Epidermis atas, epidermis bawah. Lapisan paling atas tu terdapat kutikel. Epidermis atas akan merembeskan kutikel berlilin untuk mengelakkan kehilangan air. Lapisan lilin kalis air kan? Jadi air yang hilang dari tumbuhan akan sedikit dan tidak banyak. Stoma pula berada di bahagian bawah yang banyak. Kerana bahagian atas tu terdedah kepada cahaya matahari bahagian atas. Bila stoma banyak atas, nanti kehilangan air yang banyak, maka stoma banyak di bahagian bawah daun. Okey, terdapat sel mesofil berspan. Awak dapat lihat sebenarnya struktur dia macam span yang awak buat mandi tu, span yang masuk pinggan ke, bulat macam tu. Tapi sel mesofil palisad dia membujur menegak ke atas. Ingat, palisad tegak, span secara bulat atau tidak memanjanglah berspan tu. Dan kita ada xylem dan phloem. Kita dapat lihat xylem dan phloem. Boleh ingat struktur pada daun? Pelajar-pelajar sekalian? Pasti boleh ya. Okey, kita nak lihat juga stoma ni dia ada masa dia buka, ada masa dia tutup. Ini masa dia buka. Dia buka bila ada cahaya. Waktu siang biasanya sebab tumbuhan nak buat fotosintesis. Dia perlukan cahaya matahari. Maka liang akan terbuka. Cahaya matahari masuk dan tumbuhan dapat menjalankan fotosintesis. Bila tiada cahaya, biasanya waktu malam, yang gelap, yang tak ada cahaya lampu ke, tak ada cahaya, gelap, stoma akan tutup. Okay, boleh anak-anak belajar? Okay, ada juga special case di mana cahaya matahari terik, sangat terik, panas sangat. Tumbuhan buka ke tutup? Ya, dia akan tutup. Untuk apa? Untuk mengelakkan kehilangan air yang banyak. Bila cahaya terik, kadar transpirasi tinggi, air akan hilang daripada tumbuhan dengan banyak. Maka tumbuhan akan layu. Tumbuhan tak nak layu, maka dia tutup. Ditutup yang stoma. Maka air tak keluar. Air tak hilang dengan banyak dari tumbuhan. Dan tumbuhan tidak akan layu. Jika air yang hilang melebihi air yang diserap, maka tumbuhan akan tutup stoma untuk elak daripada layu. Air juga hilang dari tumbuhan melalui pelembakan atau gutasi. Selain daripada air hilang dari tumbuhan dalam bentuk daripada proses transpirasi, ada juga proses lain yang mana air hilang dari tumbuhan yang dinamakan proses pelembakan atau gutasi. Gutasi, kan? Boleh anak-anak belajar? Okey, kita lihat. Apa itu pelembakan atau gutasi? Okey, gutasi atau pelembakan ialah proses kehilangan air dalam bentuk cecair. Dalam bentuk cecair, cecair macam ni. Bukan wap air tapi cecair melalui hidatot. Hidatot itu ialah liang di hujung atau di pinggir daun. Di hujung. Kalau stoma yang kecil pada daun, bukan hujung. Dan hidatot ni di hujung daun. Kalau transpirasi dalam bentuk wap air, tapi gutasi dalam bentuk cecair. Pelembakan atau gutasi berlaku waktu malam atau ketika kelembapan udara tinggi.
belajar tadi, transpirasi pada waktu panas, bila suhu tinggi atau cuaca panas, transpirasi berlaku. Gutasi berlaku pada kelembapan yang tinggi. Mana hari yang lembap, banyak wap-wap air di udara, maka penyecatan tidak dapat berlaku. Maka dia keluar di hujung daun yang dinamakan hidatot. Dia keluar melalui liang yang dinamakan hidatot. Bukan hidayah, hidatot. Boleh ingat tak anak-anak pelajar? Okey, waktu malam kadar transpirasi rendah. Tekanan akar akan menolak air di dalam batang ke atas dan keluar melalui hidatot. Ini dalam badan atau dalam tumbuhan. Tekanan akar akan memberi tekanan akar akan tolak air ke batang dan akan keluar melalui hujung daun yang dinamakan hidatot. Gutasi tidak sama dengan embun kerana embun adalah proses kondensasi. Kondensasi wap air bertukar menjadi air. Wap tukar jadi air, wap tukar pada cecair, dinamakan kondensasi. Itu adalah fenomena embun. Tapi gutasi bukan kondensasi wap air, tetapi air dari tumbuhan keluar melalui hidatot. Disebabkan oleh tekanan dari akar. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi transpirasi selain daripada bilangan stoma? Bila bilangan stoma meningkat atau bila bilangan stoma bertambah, kadar transpirasi bertambah. Kerana banyak air yang hilang, kadar penyejatan bertambah, maka kadar transpirasi turut bertambah. Ada 4 faktor lain iaitu pertama, suhu. Kedua, keamatan cahaya. Ketiga, pergerakan udara. Iaitu udara yang bergerak kita panggil angin. Dan yang keempat, kelembapan udara. Kita tengok satu persatu ya. Okey, jika suhu tinggi, panas, kadar penyejatan juga tinggi dan kadar transpirasi tinggi. Okey, keamatan cahaya pula. Keamatan cahaya yang terik, panas terik ni, bukan panas biasa-biasa, panas terik. Maka kadar penyejatan juga tinggi dan kadar transpirasi tinggi. Pergerakan udara pula. Pergerakan udara, itu angin. Angin, pergerakan udara yang tinggi, itu angin banyak. Angin itu akan menolak wap-wap air dari stoma. Maka penyejatan bertambah, penyejatan tinggi, kadar penyejatan tinggi, maka kadar transpirasi juga tinggi. Maka kita lihat untuk suhu, keamatan cahaya dan pergerakan udara, faktor itu. Okey, tinggi, kadar transpirasi pun tinggi. Untuk yang kelembapan udara, jika kelembapan udara tinggi, kadar transpirasi rendah. Hari lembap, kurang penyejatan berlaku, maka transpirasi juga kurang. Maka kadar transpirasi rendah. Sebaliknya, jika kelembapan udara rendah, kadar transpirasi tinggi. Macam tu. Okay. Dia songsang. Dia tak berkadar terus, tapi berkadar songsang. Untuk kelembapan udara. Boleh ingat tu anak-anak pelajar? Seterusnya, tak ada seterusnya dah sampai ke muncaknya. Tahniah kerana anda telah berjaya mempelajari 3.4 pengangkutan dalam tumbuhan dan kita fokuskan tadi kepada transpirasi dalam tumbuhan. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.